Okay, Assalamualaikum. Macam mana? Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kali ni okey kot. Dia kacau lah tadi no. Allahu Akbar, sayang lah. Tapi tak apalah. Sebab benda pun baru lagi insyaAllah tuan-tuan. Tuan-tuan tolong share-share dulu tuan-tuan. Untuk kita nak cerita ni tuan-tuan. Perjalanan NGO kita ni yang akan datang ni. NGO kita. Kita nak bersama tuan-tuan. Kita nak bersama. Kita nak bersama-sama. Jadi insyaAllah tuan-tuan. Biar emoji gelak tu. BP tuan-tuan. Tu semua musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita ni biasalah. Depa ni semua kan tunggu nak gelak kita. Jangan risau tuan-tuan. Kita jangan putus semangat. Kita bangkit tuan-tuan. Kita lawan depa ni. Sebab depa ni melampau lah ni. Kita minta maaf cakap lah. Hari ni mereka duduk dengan keadaan aman. Tapi mereka cuba nak mencetuskan isu-isu perkauman. Memang mereka ni melampau. Tapi jangan risau insyaAllah. Kita nak biar ramai tuan-tuan. Kita nak biar ramai. Kita nak ada satu kekuatan yang cukup kuat. Bukan sekadar di dalam Malaysia, tetapi di Nusantara tuan-tuan. Kita bukan gerakkan pengganas. Kita pergerakan kita melalui undang-undang. Yang mana saya beritahu tuan-tuan, dalam NGO pejuang Nusantara ini, lawyer, peguam di belakang kita tuan-tuan. Jadi insyaAllah tuan-tuan. Tuan-tuan share-share dulu tuan-tuan. Liverpool Israel. Jadi insyaAllah tuan. Ni semua ni musuh-musuh duk dengar. Jangan risau tuan. Kita kena bersama tuan. Saya bukan nak jadi ketua kepala tuan. Tapi saya nak kita ni ada penyatuan. Kita nak ada penyatuan. Bila kita bersama, kita kuat tuan-tuan. Barulah musuh ni akan gerun. Sebab hari ni musuh tak gerun sebab kita tak bersatu lagi. Kali ni kita biar kita bersatu tuan-tuan. Kita bersatu di mana? Yang mana? Bukan sekadar di Malaysia. Tapi di setiap negeri-negeri yang bernusantara tuan-tuan. Jadi insyaAllah tuan-tuan share-share dulu. Saya nak buat masuk kawan saya dah 500 lagi. Kita buat masuk kawan saya. Assalamualaikum. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan, NGO kita yang kita buat ni, NGO Pejuang Nusantara ni, kita akan ada MOU lah dengan setiap badan-badan NGO. Yang pertama ni kita pun saya dah hubungi sahabat saya Yusuf Azmi daripada Semboyan. Kita bersama-sama juga dengan Semboyan tuan-tuan. Pertubuhan Ikatan Sahabat-Sahabat Perjuangan Nusantara. Jadi insyaAllah kita bersama-sama. Kita bersama-sama tuan-tuan insyaAllah. Tu. Okey, saya akan terang macam mana berbai'ah. Macam dia akan ada 3 lah ni. Kita akan buat 3. Kita pun dah fikir habis. Kita akan ada 3. Berbai'ah, ahli biasa dan juga ahli bersekutu. Kita cerita Ustaz, saya nak tarik Tok Syekh ni mai dulu. Tok Syekh. Okey, saya minta Tok Syekh tolong komen sekali lagi Tok Syekh. Dia tak. Okey, saya bawa Tok Syekh tengok. Kalau tak boleh juga, kita nak cakap lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru clear. Clear nak kena tekan handphone baru clear. Dia Apple ni, dia Yahudi punya, dia payah weh. Dia kena pakai Android lah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sihat lah Tok Syekh. Sihat alhamdulillah, sihat alhamdulillah. Lama Tuan-tuan jangan keliru lah. Lama sangat. Lama suruh. Kan? Tuan-tuan jangan keliru buat janggut ni tuan. Memang geng-geng ni semua memang berjanggut tuan. Cuma dia misal ada nipis, misal saya terbaik sikit. Jadi insyaAllah Alhamdulillah. Jadi kita pun syukur Tok Syekh. Kita dah NGO kita dah lulus. Jadi hari ni kita panggil Tok Syekh. Tok Syekh ni antara orang yang orang kata orang rapat dengan saya lah. Orang yang paling rapat dengan saya dalam, adalah orang semua ada rapat-rapat. Macam Idris, ramai lah yang rapat. Dan Tok Syekh ni antara seorang yang rapat dan banyak membantu dalam NGO Pejuang Nusantara ni. Link-link semua ni, inilah orang yang tolong buat. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan juga, logo Pejuang Nusantara, inilah orang yang buat. Orang ni cukup kreatif lah. Cukup hebat lah ni. Manusia yang hebat. Jadi insyaAllah. Tok Syekh, macam mana? Patah 2 kata dulu. Macam mana? InsyaAllah kita di NGO Pejuang Nusantara ni, kita lebih kepada untuk penyatuan ukhuwah. Sebab apa, kalau kita tengok sekarang ni
dah lama dah sebenarnya kita ni berpecah sebenarnya. Tapi di akhir-akhir ni orang kata apa, provokasi demi provokasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab ni, lepas tu timbul kesedaran kepada kita sendiri, kan? Sebab tu kita orang kata apa, kita wujudkan NGO Pejuang Nusantara ni untuk kita penyatuan seluruh Nusantara. Tak kira kita ni siapa pun, kan? Kita nak duduk sekali semua. Dan kita jalan yang mana NGO dah sedia ada tu tak ada masalah. Kita akan buat hubungan supaya kita tu orang kata satu hati tu. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan, lepas habis saja live ni, InsyaAllah saya akan bubuh link dia. Di dalam satu video lah. Video saya edit tentang Palestin ni. Yang itu kita buat baru ni. Dan situ saya akan letak link dia. Jadi tuan-tuan, Tuan Syed boleh terang sikit link tu macam mana tuan-tuan? Tuan Syed? Yang mana yang register tu? Register tu. Register secara online tu. Okay, kita yang secara online ni, pertama sekali kita ada channel Telegram untuk info kepada semua orang. Maksudnya apa aktiviti kita dan juga pengumuman info-info semasa mengenai kita punya NGO. Itu yang pertama. Yang kedua sekali, kita akan buka pendaftaran NGO keahlian NGO Pejuang Nusantara ni, kita akan buka secara online. Itu yang pertama sebab kita sekarang ni dengan pandemik, dengan PKPD kan. Jadi kita punya pergerakan tu agak terhad. Dan kita buat online ni untuk kita ambil data dulu. Kemudian kita akan berjumpa nanti dah habis PKP, kita akan buat perjumpaan insya-Allah. Sebab sekarang ni yang penting kita nakkan maklumat. Kita nak tengok berapa ramai orang yang nak bersama-sama dengan kita. Sebab tu kita punya NGO ni orang kata apa, pendaftaran dia percuma. Pendaftaran dia percuma. Dia kecuali kita macam mana? Macam mana? Tak. Dia percuma kecuali untuk kita siapa-siapa yang berminat untuk request kad lah, no? Kad ahli. Ya. Kad ahli dan kita akan pendaftaran dia percuma. Yang kad tu ada lain-lain kos lah. Sebab okay. itu melibatkan kos-kos yang lain. Macam ada orang tanya tadi. ROS tak tahu. Okey, benda ni memang. Memang kita berdaftar. Sebab kalau kita tak berdaftar, kita ni menyalahi undang-undang. Sebab kalau macam kata kita tak daftar ni, dia dah kira macam kita ni satu pertubuhan yang haram. Jadi sekarang ni kita buat berdasarkan undang-undang. Bukan kata main-main somborono macam orang kata kan. Lagu tu. Okey, jadi pendaftaran memang didaftar di bawah ROS. Dan kita banyak dalam NGO ni penasihat-penasihat ayah-ayah yang tua. Maknanya ayah-anda orang yang berjuang dululah. Pejuang-pejuang dahulu, kita akan letak mereka sebagai penasihat-penasihat terhormat kita. Aku hormat kita. Jadi untuk penyertaan adalah percuma. Sebab apa kita buat percuma? Kita nak ramai tuan-tuan. Kita tahu ada setengah orang mampu, ada setengah orang tak mampu. Jadi kita tak mau cerita mampu atau tak mampu. Hari ni kita nak hampa duduk sekali dengan kita. Saya nak bukan sekadar di Malaysia sebab NGO ni dah tersebar dan ramai sahabat-sahabat kita dari Aceh, dari Sulawesi, dari Thailand. Tadi tuan-tuan sendiri tengok mereka komen, dari Brunei, dari Singapura yang sahut orang panggil apa? Kita punya semboyan kita, semboyan Pejuang Nusantara ni, mereka telah sahut. Tetapi kalau agak kita mahukan lagi orang Malaysia terutamanya, orang Malaysia, anak-anak muda bersama-sama dengan kita. Untuk kita berjuang. Jadi insya-Allah tuan-tuan, untuk dimaklumkan, pertubuhan yang kita buat hari ini bukanlah pertubuhan seperti mana kita tak mau cerita pertubuhan lain. Cuma yang uniknya pertubuhan ni, kita bersama-sama dengan lawyer, dengan peguam. Betul tak, Syekh? Betul. Sebab apa, kita benda apabila melibatkan dengan undang-undang, kita perlu ada orang kata apa, orang yang lebih arif dan juga orang ahli dalam bidang undang-undang itu sendiri. Sebab kalau kita tak ada penasihat undang-undang, jadi apa-apa kalau kita buat sesuatu tu di luar kawalan diri kita akan jadi masalah. Sebab kita sentiasa akan dipantau oleh peguam dan undang-undang ni supaya kita jalan kita adalah jalan yang betul. Bila kita buat silap macam ni, tak ada orang tengok kita, kita jadi macam, oh aku buat semua betul. Itu kita tak mau. Sebab kita nak ada orang yang boleh tengok kita. Sebab kita apabila melibatkan penyatuan, dia kena rela ditegur lah.
Sebab kalau macam kita tak rela ditegur, bila ada satu penyatuan, itu tak jadi penyatuan. Itu akan jadi orang kata perpecahan. Sebab bila kita tegur tak boleh, akan pecah. Sebab tu kita nak sama-sama yang mana di luar sana tu kita duduk apa ni sekali dalam orang kata NGO ni, dan kita insya-Allah kita akan orang kata suara kita boleh dengar insya-Allah. InsyaAllah. Jadi insyaAllah tu budak kucing merah kan. Cuma kita nak beritahu yang mana ada NGO dah. Kita beritahu ni. Yang mana mungkin dalam live saya ni mungkin ada ayahanda, mungkin ada presiden-presiden NGO. Kita akan menadah tangan. Kita akan menadah tangan dan saya sendiri akan pergi bawa dengan Tok Syekh dengan beberapa orang lagi. Kita akan bawa satu MOU. MOU tanda persahabatan, tanda perhubungan dengan seluruh NGO yang ada di Malaysia yang membawa perjuangan demi agama, bangsa dan tanah air. Jadi kita Betul. akan bersama-sama. Mungkin mereka dari segi guaman tak ada apa-apa, mereka boleh duduk join dengan kita. Bukan kita nak jadi kepala, tetapi kita bersama. Kena faham tu. Kita tak mau nanti bila kita orang bersama dengan kita, mereka seolah-olah kata kita nak jadi kepala ketua. Tak. Minta maaf cakap sekali lagi kepada presiden-presiden NGO ataupun ayahanda-ayahanda yang ada dalam live saya ni. Tidak. Kita nak bersama-sama. Maknanya NGO tu bawa lah panji masing-masing. Bawa lah panji mana-mana NGO yang dah sedia ada, yang daftar dengan sah, bawa lah NGO tu dan bersama-sama dengan kita. Demi agama, bangsa dan tanah air. Jadi tak ada isu timbul siapa nak jadi kepala ataupun tidak. Jika mahukan pertolongan kita, kita bagi pertolongan secara percuma. Untuk kes-kes yang melibatkan apabila kita memperjuangkan suatu perkara, kita bercakap benar tentang suatu perkara, maka kita ditangkap ataupun kita ditangkap oleh pihak PDRM ataupun pihak undang-undang, maka di situ tak perlu risau, tak perlu sakit kepala, tak perlu peluk dik apa-apa. Pihak NGO kita pejuang Nusantara akan membantu tuan-tuan. Akan membantu dari segi NGO mana pun tak apa. Cuma kita kena tahu NGO tu memang ada MOU dengan kita. Betul. Kena ada MOU lah. Kita tak boleh nak cerita ni tak lagi. Lah ni dia mungkin ni dia tak bersama, dia hantar kita ke belakang, tiba-tiba dia kena kes apa-apa, tiba-tiba dia kata dia bersama. Jadi tak ada bukti lah yang kata dia bersama. Jadi kita nak ada bukti yang kata dia bersama, kita buat MOU, kita akan tanda tangan ni, mana dia pun bersama kita pun bersama dia. Jadi kita boleh bergerak dengan insya-Allah lah, dengan berpaksikan dengan undang-undang. Betul, itu Tok Syekh lagi. Tok Syekh boleh cakap lagi. Lepas tu orang kata kadang-kadang kita walaupun kita dalam NGO yang lain-lain, kita tak tahu orang kata apa dari apa segi perundangan. Kita hanya tahu apa yang orang cakap kat kita kan. Tapi kita tidak ada hubungan terus dengan pengamal undang-undang ni. Jadi apabila kita duduk sekali, kita boleh berkongsi pendapat, kita boleh orang kata share apa yang kita ada kan. Dan juga kita boleh share konten yang kita ada supaya apa kita boleh bersatu. Sebab kita tengok sekarang ni, kalau kita tengok macam ada kes-kes di luar sana, dia NGO ni sebagai satu orang kata apa kalau di tempat kita ni tempat rujukan lah. Dia tahu kata depa ni buat NGO, depa ni buat badan kebajikan, mana kata kadang-kadang orang nak pergi jumpa dengan Bulu pun orang tak kenal siapa dia. Kan orang lebih kenal yang NGO ni daripada apa Tok Bulu sendiri kan. Jadinya NGO ni dia akan salurkan kata apa masalah apa yang diperlukan, kita akan salurkan maklumat dengan tepat lah insya-Allah. InsyaAllah. Jadi itu tengok tadi ada komen daripada Singapura. Jadi insya-Allah daripada Singapura pun boleh join. Kita akan bukakan lepas habis saja live ni, kita akan buka link. Cuma dalam ni boleh tanyalah apa nak tanya. Buka link, tuan-tuan boleh isi saja. Tak kira dari negara mana boleh isi. Kita akan admin akan tengok, check semua okey. Tapi pastikan maklumat tu sah lah, maklumat tu betul. Jika tak betul memang terbatal lah. Jika kita dah betul, kita dah check semua okey, kita akan bagi tahulah, kita akan ada feedback lah. Nombor telefon semua ada. Kita akan buat feedback. Jadi untuk keahlian ni dia ada 3. Betul saya? Ya, betul. Okey, dia ada 3. Pertubuhan kita ni dia ada 3. Kita buka kepada 3. Okey, pertama Indonesia, ya insya-Allah Hamzah dari Indonesia, dari Melaka, semua boleh. Ada syarat tak? Syarat dia umur 18 tahun. Yang mana untuk 18 tahun ke atas lah. Syarat dia, okey, kita ni saya beritahu. Dia pertama, dia ada ahli berbai'ah. Ahli berbai'ah ni saya tak mau buka panjang-panjang. Siapa yang tahu, dia tahulah macam mana bai'ah ni. Bai'ah ni maknanya kita ada ikrar lah. Ikrar taat setia tu. Betul tak tu Syekh?
Betul, betul. Dia ada ikrar tak setia dan dia adalah penghulu-penghulu dia. Amir-amir yang Hmm. akan menjaga lah. Kalau orang sebut ni ayahanda-ayahanda lah yang akan jaga. Hmm. Ayahanda-ayahanda yang kita akan ambil, yang kita akan lantik ni pun bukanlah ayahanda yang pi malam jaga kelab, yang mana ayahanda pi jaga kelab judi ataupun ayahanda-ayahanda yang duk pi jaga pelacuran, tidak. Kami tak Hmm. kira hang siapa pun, hang title ayahanda ke, bayanda ke, bayar ke, apa toya pun, hang buat tak betul, tindakan akan ada. Dan saya sendiri akan turun padang. Jika ayahanda tu, seorang tu dia gelar title ayahanda, duduk dalam pertubuhan Nusantara ni, saya beritahu sekali lagi, hang buat tak betul, hang terima nasihat hang. Kita akan heret hang, pertama kita akan heret hang dari segi undang-undang. Hang tunggulah. Kita tak heran lah, kita boleh pergi jengkai muka ya. Betul tak saya? Betul, Cuma betul. kita nak hari Apa ni yang pun ada sekarang ni, dalam ah sekarang ni orang kata apa? Bukan apa ni zaman macam kata dulu dah. Zaman dah ni kalau kata viral sikit habis. Kan? habis. Kemudian kita kalau nak buat apa-apa pun dia kena pikat daripada segi undang-undang. Orang lah semua orang belajar. Betul. Tu lah. Saya beritahu sekali lagi itu, saya beritahu hang tak kisah hang siapa sekalipun. Walaupun hang ayahanda dah 30 tahun sekalipun, kalau hang nak duduk dalam NGO Nusantara ni, maknanya Nusantara kita buat ni memang untuk bersih lah, untuk demi umur, bukan nak jadi gangster, nak jadi kepala, nak bergaduh sama Melayu, minta maaf cakap. Kita nak tengok banyak isu yang untuk umat ni. Apabila orang hina orang Islam, apabila orang mencaci, apabila orang pukul orang Islam, seolah macam kes-kes majikan ni. Ini kita akan bersama-sama. Ayahanda ni akan memain peranan yang cukup besar. Mereka akan kumpulkan di setiap negeri mereka, di setiap kawasan mereka, yang kita akan bagi satu wilayah untuk mereka. Mereka akan jaga. Di situ mereka akan jagalah anak-anak buah mereka sendiri. Itu untuk berbayah. Saya tak mau cakap banyak sebab berbayah ni dia ada tersurat dan tersirat. Jadi siapa yang faham tu bolehlah datang jumpa untuk berbayah. Tak apa, walaupun mungkin payah nak jumpa lah ni, boleh saja daftar dulu dengan ahli biasa. Ahli biasa ni kita akan buka dalam link. Dan dalam link ni dia ada dua, ahli biasa dan juga ahli bersekutu tu, Syekh. Betul, betul. Okey, ahli biasa ni untuk orang Islam lah. Orang Islam yang beragama Islam, tak kira lah dia bangsa apa sekalipun, dia beragama Islam. Dia orang yang Nusantara, Melayu, maknanya Melayu Nusantara. Tak kira lah Aceh ke, tak kira lah kecuali Burma ataupun Nepal, semua tu kita tak mau lah. Bukan makna kita tak membantu orang Islam, kita membantu orang Islam. Burma ni memang saya marah sungguh. Burma ni, Rohingya ni saya agak sensitif lah. Okey, jadi kita akan buka Nusantara lah. Burma ni memang ni tak masuk lah. Jadi kita kumpulkan di Nusantara dulu. Jadi kita akan macam itulah saya beritahu untuk ahli biasa boleh join dulu. Boleh isi form dulu dalam online nanti yang kita akan bagi tahu. Lepas itu dan di situ ada lagi satu. Apa dia ni tu, Syekh? Ahli bersekutu. Tu saya terang sikit ahli bersekutu tu, Syekh. Ahli bersekutu ni dia kita buka kepada semua sebab ahli bersekutu ni lebih kepada mana tahu. Untuk yang NGO kita, yang ahli orang kata ahli sah ni kita memang lebih kepada agama, bangsa dan tanah air tu. Kan? Kemudian untuk ahli bersekutu ni kita lebih kepada kemanusiaan. Kan? Kalau macam kata contohlah ada kawan kita kan ataupun yang kita tak kenal ni. Kan orang India ke orang Cina ke apa jenis bangsa sekalipun kan dia dalam kesusahan dan insya-Allah kita akan pergi jumpa kan untuk apa ni beri sumbangan ke dan apa-apa yang berkaitan urusan dengan mereka. Sebab apa kalau macam kata kita tak buat macam tu, kita memang nak perpaduan, kita nak penyatuan, kita tak mau gaduh-gaduh, kita tak mau. Sebab tu kita nak orang kata apa depa ni pun boleh duduk sekali dengan kita kan. Jadinya kalau macam kata ada apa-apa tu boleh rujuk insya-Allah. Bila kita dah ada duduk sekali kan dah bersatu, jadinya kita takkan tengok kalau macam kawan kita ni yang sebelah rumah kita walaupun India kan walaupun Cina depa tak nak makan, takkan kita nak tengok saja. Betul. Ini melibatkan bab peri kemanusiaan. Itu penting. Dalam bab persekutu ahli bersekutu ni kita buka kepada bukan Islam, cerita dia senang tu. Jadi sebab apa saya buka bukan orang Islam?
kita ni sebagai orang Islam, kita tirulah seperti mana Khalifah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Apabila Hmm. dia masuk ke kota, dia membuka kota Palestin, Baitul Maqdis. Hmm. Di situ rakyat orang yang beragama Kristian takut. Sebab apa takut? Takut dipaksa menjadi Kristian tidak. Dalam cerita cerita Mak Saleh pun dia berkata, aku bukan orang lain, aku Salahuddin. Jadi kita ambil iktibar. Benda ni kita cakap ni beremang belum umur, sebab apa saya kata beremang? Kita nak ambil iktibar daripada ketokohan pejuang-pejuang agama Islam. Mereka tidak meninggalkan Pin orang tu. muka Islam ni. Ni pin sat link Telegram tu. Saya ada tulis Saya tu link pun Telegram. tak mana Nampak tak tu? Tu dekat komen nampak. Okey. Ha. Okey. Ada ramai orang tanya tu. Jadi ahli bersekutu ni maknanya pertama, mereka orang yang bukan Islam mungkin akan mengalami masalah-masalah dari segi kemanusiaan, kemasyarakatan, ataupun untuk bantuan-bantuan. Kita akan memberi bantuan. Kita akan beritahu kepada mereka yang bukan Islam bahawa kamu duduk dengan NGO kita juga, kamu akan selamat. Keselamatan kamu dijamin. Sebab apa? Islam ini bila dia memerintah, keselamatan bukan Islam akan dijamin. Betul tak, Syekh, kan? Kita akan tiru macam itulah. Jadi di situ kita akan buat untuk ahli bersekutu. Tetapi kita bagi tahu terang, kita declare pertubuhan kita ni memang untuk agama, bangsa dan tanah air. Itu memang point of the point. Memanglah itulah kita punya perjalanan, tetapi kita juga tidak meminggirkan masyarakat ataupun masyarakat bukan Islam yang lain. Sebab apa? Islam itu memimpin penuh dengan keadilan. Jadi insya-Allah WhatsApp daripada WhatsApp. Ada satu lagi ni. Ada satu lagi orang tanya ni. Kalau ada daripada NGO lain nak join dengan NGO baru ni, boleh tak dia tanya? Okey, macam kata contoh NGO, masing-masing NGO ada syarat, ada terma dan syarat masing-masing. Ada yang NGO apabila kita join dengan NGO ni, kita tak boleh join mana-mana pertubuhan yang lain. Jadi benda tu dia kena rujuk kepada NGO masing-masing tu. Sebab kita tak mau jadi macam mana, kita tak mau jadi orang kata selisih pendapat dan sebagainya. Biar dia tanya terus dengan dia punya pengurusi. Kan? Dia jangan pengurusi dia ke ataupun orang yang tanggungjawab ke atas NGO tu supaya jelas. Kita tak mau nanti kawan ni ambil budak ahli kami. Kawan ni ambil ahli kami. Kami tak mau macam tu. Sebab kita terbuka, tak kira mana NGO pun nak duduk dengan kita tak ada masalah. Kita akan duduk sekali. Cumanya tanya dengan syarat-syarat yang NGO sebelum ni. Sebab kita kalau boleh NGO tu pun kita nak duduk sekali dengan kita. Kita nak bersatu. Kita nak ada macam kata tu Singa kata tadi MOU tu persefahaman tu. Memorandum of understanding tu. Jadi kita ni saya macam ni lah tuan-tuan. Saya cerita kat tuan-tuan dan rahmati Allah semua. Saya kalau saya tak buka NGO ni pun saya berjalan saya lah. Saya ada NGO ke tak ada NGO pun saya tetap saya akan berjalan, saya akan berjuang untuk agama bangsa saya macam tu kan. Cuma saya beritahu bila NGO ni dibuka sebab apa saya tahu. Ramai yang nak bersama. Saya tahu ramai yang nak bersama. Bila tengok kita buat satu isu, ramai yang nak bersama. Jadi mereka tak tahu platform apa mereka nak bersama. Jadi saya sebenarnya benda ni berat untuk saya tuan-tuan. Saya beritahu bukan saya nak syok-syok. Berapa lama dah kalau saya nak buka NGO ni, saya dah boleh buka NGO lama. Saya beritahu sekali, NGO ni percuma boleh daftar, lepas ni kita akan bowling. Jadi, kalau saya nak benda ni menyusahkan saya, bukan kata menyusah apa. Saya nak kena fikir banyak benda. Sebelum ni saya dengan ada beberapa tim saya sendiri, kita bergerak dah memang banyak benda kita bergerak. Tuan-tuan sendiri tahu dia ikut saya beberapa tahun, tuan-tuan tahu apa yang kita buat. Tentang isu peniaga di kawasan saya, alhamdulillah tuan-tuan. Dulu mereka niaga di tepi jalan, tetapi hari ni mereka dah dapat semua lesen-lesen. Boleh meniaga tepi jalan tuan-tuan. Jadi benda ni bukan kita nak cerita, tuan-tuan sendiri tengok apa yang kita buat kerja. Jadi saya nak lebih ramai ni, maknanya saya terpaksa korbankan diri, kepala kena perah. Jadi untuk ambil tuan-tuan ni untuk apa? Untuk bergerak di negeri dan tempat masing-masing. Jadi di tempat masing-masing ni ada wakil-wakil daripada perjuangan Nusantara ni.
Boleh masuk, boleh bagi tahu kita, kata hampa nak buat apa, kami dari Kelantan contoh, kami nak buat kerja ni. Okey, pi buat. Jangan takut, kita akan guide. Cuma kita akan bagi tahu guideline. Okey, benda apa boleh buat, benda apa tak boleh buat. Sebab apa? Kalau hampa buat ni, hampa akan kena undang-undang. Okey, hampa nak buat Betul. boleh, hampa kena buat macam ni. Kita akan guideline supaya benda tu Hmm. boleh meletup tetapi dengan keadaan selamat. Betul. Walaupun kita rasa keadaan selamat, hampa kena tangkap. Kami akan bertanggungjawab, NGO kami, saya sendiri. Wallahi wa billahi wa tallahi, saya beritahu, jika kamu berjuang di atas kebenaran, maka saya, dengan saya beritahu sendiri, wallahi wa tallahi wa billahi, saya akan bertanggungjawab kepada atas apa yang hampa buat. Kepada apa yang hampa lakukan demi agama, bangsa dan tanah air. Jangan duk pergi cerita kes rogol, kes apa arak, dadah semua, duk suruh kita ambil backup, minta maaf saya pun nampak. Kalau kata isu melibatkan agama, bangsa dan tanah air, hampa buat walaupun kita dah guideline, kita bagi tahu, okey sekian-sekian buat macam ni, walaupun kita dah kata dalam segi law, undang-undang, dah selamat, tapi tuan-tuan kena tangkap. Tuan-tuan kena tangkap, saya jamin. Jangan takut, jangan risau. Duit jamin, duit apa semua, tak payah duk risau. Inilah kekuatan pertubuhan kita. Kita ambil Ni free ada soalan. kita. Ada soalan ni dia tanya. Okay. Okey, saya nak sekilas. Dia tanya apa beza di antara ahli biasa dan juga ahli bermain. Macam inilah saya bagi satu contoh. Contoh macam ni. Bezanya kita ni orang biasa dengan ahli parlimen. Ahli parlimen adun dia semua kena akad sumpah juga menjaga kerahsiaan. Setiap NGO, setiap apa pun depa ada orang kata apa maklumat-maklumat sulit yang tidak boleh kita kongsi dengan orang lain, kan? Kita ada orang kata apa kita punya aktiviti kita, kan? Sebab kita tak boleh share benda-benda yang sulit dalam pertubuhan ni, kita tak boleh share dengan orang luar. Sebab apa? Orang luar tu dia yang tak tahu perjalanan, dia hanya tahu nak hentamnya. Sebab tu dia itu beza dia. Kita akan buat satu, depa kena sign lah surat aku janji. Itulah cerita itulah orang senang kata ahli biasa dengan ahli berbai'ah. Macam ahli berbai'ah dia kena sign surat aku janji. Surat aku janji, ikrar tu, supaya apa, dia tidak belot dalam perjuangan ni. Ada yang kita tengok yang musang berbulu ayam, kan, duduk dengan kita okey, elok baik apa semua, tiba-tiba dia pin, dia nak belagar. Dia nak kasih belagar, kawan ni kata ni, kawan ni padahal tak ada apa pun. Kita tak mau macam tu. Kebanyakan dah jadi dah macam tu. Jadi kita tak mau jadi macam tu dah. Sebab lah bukannya orang kata apa, kita walaupun kita zaman sekarang ni zaman bawang Rangers, tapi benda-benda ni kita tak mau. Kan? Kita tak mau. Sebab nanti membusukkan lagi keadaan. Ada gelanggang tak tu untuk kita sebenarnya dalam NGO Pejuang Nusantara ni bukan setakat kita berjuang orang kata apa ke atas agama, bangsa dan tanah air. Tapi kita juga kita akan orang kata apa buat satu kita akan buat beberapa aktiviti. Aktivitinya macam mana? Contohnya sekarang ni Persilatan. Kita akan adakan kelas fardu ain, kita akan adakan kelas macam mana nak maling jenazah. Ya, kita akan adakan kelas mengaji. Itu semua kita dalam kita punya perangkaan, kita punya atur cara kita punya. Sebab kalau macam kita tak buat macam tu, kita kena fikir lah ni fardu ain atau apa ni, kita akan mengajak anak-anak bangsa tentang agama ni jadi fardu kifayah kepada kita. Kan? Sebab itu tanggungjawab kita. Takkan kita nak tengok kawan kita alif bata pun tak tahu baca. Ya, sedangkan dalam hidup ni kita ni sebagai Islam ni at least Quran ke apa boleh baca lah juga. Sebab kita kena solat. Bila kita kena solat ni, kita balik kepada syariat. Kan? Tu Fatihah pun kita kena baca. Kita kena tahu apa bacaan dalam solat. Itu. Dia baik alas sebenarnya. Satu cara next kita akan buat lah. Pertama cumanya ada bila bertanya tentang tu, dia muskil kita kena bagi tahu benda ni sedikit lah. Yang ke depan nanti kita akan bubuh dalam channel Telegram kita tu. Okey, jadi macam contoh Tok Syekh kata tadi, kita akan buat untuk solat jenazah. Mandi jenazah. Kita bukan setakat kita buat, kita ajak, kita akan mengulakan sijil juga, tuan-tuan. Kita kena faham, buat dalam ni, dan juga ahli kita juga, kita akan ada watika ataupun salinan mengesahkan kamu adalah ahli kita. Bukan masuk ikut suka, bayar duit berjuta-juta, ribu-ribu semua, tak ada.
kita berbai'ah ni, kita berbai'ah ni ada lah, nanti kita kena sembang lah. Tu main depan kita akan beritahu lah cara dia macam mana, sebab dia ada adab dah sikit. Untuk ahli-ahli besar ni kita buka secara percuma. Boleh join segala apa yang kita akan buat. Dan juga kita akan ada planning, saya sendiri memang akan ada planning untuk buka gelangan silat. Dan juga Betul. untuk pengetahuan untuk orang Islam, orang Melayu, yang mana saya ada lah ilmu yang saya kutip tepi jalan sikit-sikit ni, orang kata ilmu habuk ni, untuk pertahanan Islam ni, ataupun ilmu-ilmu kebatinan dalam Islam yang tidak melanggar syariat ni, insya-Allah apabila duduk dalam NGO kita bersama-sama, saya akan kongsikan sedikit dan saya akan ijazahkan seorang sedikit lah. Sebab apa? Nak ijazah kepada semua ni saya takut ramai tak boleh bawa ataupun tak boleh bawa. Jadi bila duduk bersama dengan kita, pengisian tu. Pengisian. Ada pengisian. Pengisian rohani, pengisian jasmani ni, kita kena tengoklah orang ni boleh bawa ataupun tak boleh bawa. Sebab tu yang dikatakan ahli bai'ah tu. Ahli bai'ah tu bila dia akur janji, dia taat setia, dia nak perjuangan ni betul-betul, masa tu kita akan bagi tahu dia ni betul-betul boleh layak. Ambil ilmu yang kita akan bagi ni, ilmu-ilmu orang dulu. Saya bukan nak kata saya pandai tak, tapi sikit-sikit macam habuk-habuk tu ada lah. Nak lebih ni kena pergi cari guru lagi. Dan kita juga akan mencari guru-guru kebatinan ataupun guru kerohanian ni, kita akan cari dan kita akan suruh mereka ajak kita sama-sama. Itu saya boleh beritahu pada tuan-tuan. Jadi dalam kita pun, saya pun dalam, memang saya memang dalam segi perubatan Islam. Memang kita pun buat pusat perubatan dan pusat rawatan kita pun ada. Dan kemungkinan siapa-siapa yang duduk dengan kita nak buka pusat rawatan untuk meminta bantuan untuk kita buka, kita boleh aturkan tu semua. Yang tu semua belakang cerita lah. Lepas ni yang kita cerita lepas ni, apa strategi kita adalah untuk tuan-tuan masuk, join kita dah beritahu ahli cara percuma. Dan kalau kata nak kad ataupun stiker kereta ke apa ke, kita akan cas. Lepas ni adalah cas dia tu, saya ingat pun dalam RM50 kita bagi kad, kita bagi sekali semua. Boleh tu Syekh, harga tu boleh ikut tak? InsyaAllah boleh tu, boleh. Bagi RM50 kita akan buat kad dan selepas lulus lah. Lulus. Itu bagi siapa yang nak lah kan. Tapi orang yang tak mampu, kita tak ada paksaan sebenarnya. Tak ada paksaan. Bila dia ada tu, dia mengatakan dia tahulah kata dia nisah. Macam tu lah. Okey, jadi itu saya rasa tuan-tuan pun dah faham dah semua kot. Okey, siapa yang tak berapa faham boleh tanya soalan. Kita buka saat 5 minit lagi. Sabah dan Sarawak kita akan buka. Sabah dan Sarawak memang orang Sabah ni cukup, orang Sabah Sarawak ni memang bagus. Mereka sebenarnya dah ramai dah ni yang tunggu. Dah beribu lah ni cerita dah yang Sabah Sarawak ni, Tok Syekh. Memang dah standby ni, duk ada tunggu yang nak masuk ni, dah beribu lah. Lebih pada 2,000 orang dah. Ni ada soalan ni. Ada soalan. Okay. Dia tanya, salam Tok. Sekadar soalan, adakah setiap ahli yang ingin berbai'ah perlu bebas dari rekod jenayah dan perlu lalui tapisan-tapisan tertentu? Sekadar bertanya. Ya, benar. Itu tapisan mesti ada. Sebab apa tapisan? Bukan mana jenayah, bekas jenayah. Contoh dulu dia biasa masuk dalam, dia biasa ada kes apa-apa. Kita ni manusia boleh hukum orang, kita pun tak betul. Jadi, jika dia dah bertaubat, dia dah tak melakukan perkara tu, kita akan tapih lah, kita akan tengok lah orang ni, dia pun dah, tu cerita silam, jangan cerita semua orang kotor. Betul Syekh? Betul. Walaupun nampak janggut saya panjang, tuan-tuan tak tahu tu saya buat kerja apa. Betul. Kalau tuan-tuan tahu, orang yang tahu dekat-dekat dapat tahu lah saya ni macam mana dulu. Bukan semua orang bagus. Jadi kita berhijrah untuk ke arah kebaikan. Jadi, siapa orang tu tengok, siapa dia tahu dulu, Akasha. Ni ada soalan ni. Dia tanya, gelanggang untuk berbai'ah saja ke ahli biasa pun boleh? Bai'ah ni kita terbuka pada semua untuk orang Islam. Jadi yang kadang-kadang mungkin dia nak join, dia dah berbai'ah, dia ada bai'ah dah. Jadi dia nak duduk juga dengan kita, boleh. Pertama dia boleh duduk dalam gabungan, ataupun kedua dia boleh akur ikrar tu saja. Ikrar. Ikrar taat setia, dia jadi ahli kita. Tak kira kita tak payah duk bayar 14 kali, 30 kali tu semua merapu. Jadi kita hanya ikrar taat setia ya. Jadi dia dah bersama-sama dengan kita. InsyaAllah dia boleh bawa perjalanan. Kemungkinan kita boleh, orang yang ada bai'ah dah sebelum ni, dia nak masuk juga, nak join kita, dia ikrar taat setia tu, kemungkinan kita akan bagi dia jadi seorang ketua. Ketua di setiap bahagian itu. Itu semua terpulang daripada
kita punya pengurusan lah. Kita akan check. Kita kena berjumpa orang yang nak berbai'ah ni. Kena jumpa depan-depan. Kita nak tahu hang punya ni macam mana. Perjalanan hang ni macam mana sebelum ni. Jadi benda ni bukan senang lah. Dia bukan benda yang melanggar undang-undang. Benda-benda yang mengikuti saluran undang-undang. Dan kita tahu, okay, hang boleh bawa. Kita bagi dengan watikah siap ada semua. Jalan lah. Cuma saya tak mau cerita bab bai'ah terlampau banyak dalam ni. Sebab bai'ah ni dia ada tersurat dan tersirat. Okey. Untuk keahlian 18 tahun ke atas, insya-Allah. Tapi tak kisah kalau umur budak tu 16 tahun dia nak duduk dengan kita pun boleh. Boleh saja duduk. Tapi dia tak ada lah lagi keahlian. Sebab apa? Dia jadi macam duduk lah kan orang memang nak kenang lah untuk dia. Ya. Ni ada soalan dia. Okey, saya faham. Dia tanya gelanggang tu untuk ahli berbai'ah saya. Okey, gelanggang tu untuk siapa-siapa pun boleh. Yang memang yang ada keinginan nak belajar kan. Tak ada masalah, boleh tak ada masalah. Nanti kita akan buka lah. Yang tu. Tapi untuk yang ni untuk yang beragama Islam lah, yang gelanggang ni. Seperti mana kita tahu sidat-sidat lain pun memang kebanyakannya memang syarat dia yang beragama Islam kan. Kisah ni ada tu soalan ni. Tu cakap dari timur apa ni? Cakap timur apa? Umur atas 18. Okey, kalau umur bawah pun boleh, tak ada masalah. Boleh main duduk. Kita akan tahulah apa cara dia. Dia panggil pro lah, pro. Di situ kita akan ada pro lah. Dia pra pendaftaran maknanya dia boleh bersama. Cuma dia tak boleh, dia tak dapat lagi keahlian apa semua sebab apa? Umur dia tak sampai 18 tahun. Sebab apa? 18 tahun ni dari segi undang. Jadi 18 tahun ni baru dia akan dapat kad tu. Tapi kalau dia umur 16 dia nak duduk dengan kita, dia nak berjuang, dia pun ada jiwa semangat kita ambil anak-anak muda. Dan juga bila kita buka gelanggang, kita contoh gelanggang silat, anak-anak budak-budak muda umur 8 tahun, 9 tahun duduk dengan kita. Dan mereka bersama dengan kita lah. Cuma mereka tidak ada lagi keahlian. Sebab apa? Keahlian ni lebih pada umur 18 tahun. Tetapi dalam apa-apa terjadi pada kita, kita akan turunkan backup mereka juga. Itu saya boleh beritahu. Cuma saya pesan satu lah. Yang tua dihormati, yang muda disayangi. Inilah cokan kata kita. Yang tua dihormati, yang muda disayangi. Dalam NGO ni jangan belagak. Siapa nak jadi kepala, jangan belagak. Hang ketua, penampak lagi. Sebab pun saya cakap kat itu, kita tak mau ada satu protokol yang mengganggu ukhuwah kita ni. Contohlah, masuk, saya ni jadi macam tak boleh nak bersama dengan saya, tak boleh nak orang kata pun tak bermesra, tak mau. Kita tak kira tuan-tuan hang pangkat ayah ke, hang pangkat apa-apa duduk dalam ni, kita kena standardize. Kita kena standardize maknanya kita berukhuwah berkasih sayang antara kita. Tak kira hang bukan ayah ke, hang siapa, hang baru ke, baru lama tu semua tak ada dalam perjuangan ni. Baru lama simpan dalam elok, kita bersama-sama berukhuwah berkasih sayang di antara kita. Jadi, okey, di Kedah nak cari siapa? Di Kedah boleh cari Tok Syekh Torib. Nanti kita akan buka Tok Syekh. Cerita sikit. Nanti kita buka. Kita akan buka nanti insya-Allah. Tengok malam ni kita akan nak share link terus tak yang Google Form tu? Google lagi bagi saya dulu. Saya ada video saya nak share. Nanti depa akan share dengan Google tu lah. Nanti lagi saya bagi lah. Lagi kita akan buat lah. Jadi, saya rasa tak ada apa kot yang kita nak cakap ni. Ni okay, Pulau Batas, Pulau Pinang. Boleh. Setiap negeri, setiap kawasan mana pun boleh. Ada insya-Allah. Ada. Semua ada. Bukan setakat dalam Malaysia tu, di luar Malaysia pun tuan-tuan. Dalam Malaysia pun kita beranak, kita ada banyak dah. Ahli-ahli kita daripada Aceh, Sulawesi, daripada Singapura, daripada Brunei, daripada Selatan Thailand yang tunggu dah ni. Yang dah masuk dah, yang duduk cerita dah masuk, mereka bawa ramai dah masuk. Jadi kita nak hari ni dilanjut penuh. Kita bukan sekadar di Malaysia. Contoh kalau kita pergi melancong ke sana, ada dah sahabat-sahabat kita tunggu. Contoh ahli perjuangan, pejuang Nusantara ni, nak pergi ke Brunei. Dia juga ahli kita. Jadi kita pun ada ahli kita sana. Dia sampai di sana akan ada orang sambut mereka. Jangan takut. Di situlah kita nak kata ukhuwah ni bila kita berbaik dengan semua, kehidupan kita lebih mudah dan senang. Betul. Jangan cerita apa yang kita akan buat ni, next time kita akan ceritalah. Atur cara dia tu. Ni macam ada Abu Taman ni. Dia kata kejayaan manusia sejauh mana taat perintah Allah Ta'ala ikut cara Nabi Muhammad. Itu kita tak nafi. Memang kita dalam grup kita ni karkun pun ramai.
Memang Ya. ada kita punya rancangan orang kata apa, buat 3 hari ada kan untuk islah ke diri ke. Ada program tu. Nanti kita akan bagi tahu ke depan ni insya-Allah. InsyaAllah. Tak apa, nanti setiap negeri kita akan bagi tahu lah siapa kepala semua. Kalau ni sebab kita dalam tapisan lagi untuk nak tahu siapa-siapa ni. Jadi, buat masalah ni, tuan-tuan isi form dulu. Kita akan tengok nanti. Saya akan tahulah macam mana. Untuk di Kedah boleh cari Tok Syekh lah. Tok Syekh duduk di Gurun. Di Pulau Pinang boleh cari saya. InsyaAllah, di setiap negeri kita akan bagi tahu lepas ni siapa-siapa yang akan ada. Ramai sebenarnya ada. Ada dalam pulau pun ada. Ada pulau pun ada, dalam pulau pun ada. Dekat Pematang Poh pun ada. Ada. Rajin lalu dekat depan politeknik tu, kita ada lah tu ayam besi tu. Pi beli dia punya ayam pun sedap kat tu. Okey, jadi insya-Allah kot Tok Syekh, tak ada apa kot kita pun nak cakap. Boleh tak apa, nanti lagi kita ni ada orang request banyak grup WhatsApp tu nanti Sat. Kita masuk dalam grup Telegram dulu sebab kita nak kumpulkan data untuk siapa yang nak isi form dulu. Kemudian nanti selepas habis tapisan tu juga bahagian pengurusan cek, nanti kita akan invite. Macam tu. Okey, baik. Jadi kita pun dah terang dengan cara jelas. Jadi insya-Allah kita pun nak sudahlah tuan-tuan. Jadi kalau kita harap semua dah kita pun dah terang dengan cara jelas, tuan-tuan boleh tengok baliklah apa yang kita bercakap tadi. Jadi kita harap benda ni berjaya, bukan sekadar di Malaysia, di Nusantara. Inilah target kita. Sebab pertubuhan kita pun tak ada nama Malaysia. Pertubuhan kita nama dia Pertubuhan Ikatan Sahabat-Sahabat Perjuangan Nusantara. Jadi nama tu jelas. Dia bukan sekadar di Malaysia, di Nusantara. Maknanya termasuklah beberapa daerah ataupun beberapa negara ataupun kerajaan-kerajaan Melayu dahulu. Kerajaan Melayu Campar, Kerajaan Melayu Petani, Kerajaan Melayu Kedah Tua. Jadi semua itu termasuklah dikatakan bahawasanya Nusantara itu. Jadi itu saya boleh beritahu. Jadi insya-Allah kita pun tak mau nak panjang-panjang. Saya pun nak sudahi. Kita minta Tok Syekh doa sikit Tok Syekh sebelum kita nak tutup ni. Sebelum tu kami pun orang kata minta maaf kalau ada salah dan silap lah. Sebab kadang-kadang kita pun kan dalam percakapan ni kadang-kadang kita terlepas cakap bahawa kita tak sedap kan. Jadi kita mohon maaf dan insya-Allah kita baca doa sikit. Boleh. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma zunna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran zahiran wa batinan wa qalan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi insya-Allah dengan takbir insya-Allah. Mungkin depa akan tahu siapa yang lawyer belakang kita tu orang hebat ni. Sebab dia tak nak dia nak hidden kan diri dia. Jadi siapa yang duduk dalam dia nanti dia tahulah siapa yang belakang ni. Seorang yang bergelar datuk yang bersama kita ni, orang yang hebat, orang yang berani. Cuma satu saya pesan, politik kita tak terima. Politik kita tak terima. Itu saya lupa nak pesan, politik kita tak terima lah. Jadi itu saja, saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Salam.